Sejak bilakah anda beriman? Bahagian 5. Adakah anda masih ragu-ragu dengan penjelasan sebelum ini? Mari kita perjelaskan dengan ayat-ayat Allah yang lainnya. Perlu ditegaskan bahawa pertama, tidak mungkin ayat-ayat Allah itu saling bercanggah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dan kedua, tidak mungkin ayat-ayat Allah kontra dengan prinsip-prinsip ilmiah dan akal manusia. Sejak dalam kandungan hingga manusia lahir ke muka bumi, dia tidak mengetahui sesuatu apapun. Dia dilahirkan seperti selembar kertas putih yang bersih. Seiring pertumbuhan dan perkembangan dirinya, secara perlahan-lahan dia mula mengetahui sesuatu dengan bantuan 3 anugerah asas yang diberikan Allah kepada setiap individu, iaitu pendengaran, penglihatan dan akal fikiran. Surah An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan akal fikiran agar kamu bersyukur. Jelaslah bahawa pada dasarnya manusia tidak memiliki pengetahuan apapun sebelum pendengaran, penglihatan dan akal fikirannya dapat berfungsi dengan maksimal. Sangat tidak rasional jika dikatakan bahawa manusia sudah mampu mengenal Allah dan bersaksi akan keesaan Allah ketika dia masih dalam kandungan. Tidak mungkin manusia sudah beriman sejak dia masih berupa janin. Kenapa? Kerana bukankah menjadi orang beriman itu memiliki akibat spiritual tersendiri dalam hidup dan kehidupannya? Bagaimanakah mungkin seseorang yang sudah beriman dalam rahim ibunya, kemudian setelah dilahirkan, dia membesar menjadi seorang ateis? Adakah dia lupa bahawa dahulunya dia sudah bersaksi akan keesaan Allah dalam rahim ibunya? Manusia secara fitrahnya telah memiliki kesedaran spiritual akan keesaan Allah sebagai Sang Pencipta. Namun, kesedaran spiritual seseorang sangat dipengaruhi oleh keadaan sekeliling di mana dia dilahirkan, dibesarkan dan dididik. Keluarga atau orang tua adalah lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesedaran spiritual seseorang, termasuk kesedaran tentang ketauhidan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Sabda Rasulullah Muhammad, setiap bayi itu dilahirkan atas dasar fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita ambil contoh yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad sendiri. Sejak bilakah Rasulullah Muhammad menjadi orang beriman? Adakah sejak baginda dalam kandungan? Atau sejak masa kanak-kanak? Atau sejak baginda beranjak dewasa? Surah Ad-Duha ayat 7. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, yakni tersesat, lalu dia memberikan petunjuk. Ayat ini turun di awal masa kenabian Rasulullah Muhammad. Dalam ayat ini, Allah menceritakan bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad sebelum mendapat perlindungan dan mendapat petunjuk wahyu daripada Allah. Dengan tegas dikatakan bahawa dia mendapati kamu Muhammad dalam keadaan bingung atau tersesat, iaitu tidak tahu tentang jalan kebenaran. Lalu Allah memberinya wahyu sebagai petunjuk. Rasulullah Muhammad mendapat petunjuk wahyu pada usianya 40 tahun. Bererti lebih kurang 40 tahun lamanya baginda hidup pada jalan kesesatan, jalan yang dimurkai Allah, sehinggalah Allah memberinya hidayah jalan kebenaran.